Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu banduan Najib nih. Yang mana hari ini kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Najib. Yang mana dia mempersoalkan bahawa bolehkah Najib jadi calon PRU ke-15. Dan kenyataan yang saya lihat di media mengatakan bahawa bolehkah bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara bertanding sebagai calon pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Ini adalah persoalan yang dibangkitkan oleh Peguam Najib yang mana sebagai ahli Parlimen Pekan semasa pengurusan saman pengurusi penasihat BN tersebut untuk membenarkan menghadiri sidang parlimen. Jadi pada saya kalau nak pergi sidang parlimen, Najib nak pergilah seorang kawal polis sana, Najib bersidang sendiri, jadi juga sendiri sebagai speaker Dewan Dewan Rakyat tu, biar dia sendiri bercakap di sana juga. Dah tahu parlimen bubar, masih lagi nak cerita benda macam-macam. Dan apa yang kita lihat di sini, kita rakyat dah tahu bahawa perkara 48 yang mana telah pun disabitkan, maka kita tahu bahawa Najib memang dah tak layak lah untuk menjadi calon. Perkara 48 jelas, perkara 48 perlembagaan Malaysia jelas menyebut bahawa kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen. Yang mana di dalam kurungan I telah pun menyebut bahawa dia telah disabitkan atas sesuatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di persekutuan atau sebelum Hari Malaysia di wilayah yang termasuk di dalam negeri Sabah atau Sarawak atau Singapura, dan hukuman dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak dapat pengamputan bebas atau dia ada F lagi di situ, tapi cukup untuk saya baca kurungan I bahawa Najib telah pun tidak layak. Kita tahu Najib telah pun dihukum selama 12 tahun penjara, sudah pun melebihi tempoh 1 tahun. Begitu juga denda yang Najib kena iaitu RM210 juta juga melebihi daripada RM2,000 yang termaktub dalam kurungan I perkara 48 perlembagaan Malaysia ni. Jadi apa isu yang nak lagi cerita Najib boleh menjadi calon PRU ke-15 dan dia juga memang dah seorang banduan. Kalau macam ni, perkara undang-undang negara kita ini perlu kita beri mandat kepada satu parti untuk membentuk kerajaan baru, dan biar kita boleh melihat kelompangan-kelompangan yang mana undang-undang kita ini selama ini digunakan ataupun diputar-belitkan oleh elit-elit politik apabila mereka didapati bersalah. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini, pengajaran kepada kita rakyat Malaysia agar kita harus menukar kerajaan kita ini supaya kita boleh mereformkan sistem kita ini. Kerana apa yang kita lihat, kerajaan kita ini ditakbir oleh UMNO Barisan Nasional begitu lama, dan akhirnya apabila mereka punya pemimpin didapati bersalah seperti ini, akhirnya mereka memutabelitkan kita punya perlembagaan, kita punya undang-undang. Ini adalah yang jelas dah termaktub, dah pun tidak perlu lagi nak merungkai lah, nak mencari lah. Dah jadi banduan-banduan lah. Yang mana hari ini dia mempertikaikan banyak perkara, mempertikaikan isu kenapa dia tak boleh nak ni, jadi merpati lah, berbagai-bagai. Ini perkara kalau kena kepada rakyat biasa bagaimana? Sebab itu kita rakyat harus melihat bahawa kita perlu menolak Barisan Nasional kali ini supaya Perdana Menteri yang baru, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri, yang mana pengalaman beliau tentang ekonomi, tentang pengurusan, tentang pentadbiran, maka saya rasa kita boleh mengurangkan sedikit demi sedikit permasalahan dalam negara kita ini. Kerana saya yakin beliau akan melihat kepada aspek perundangan kita ni yang mana sudah tidak dipercayai oleh rakyat. Kita juga lihat bahawa banyak perkara-perkara yang sudah pun dilencongkan kerajaan Barisan Nasional yang lalu, yang mana hari ini dia cuba menyalahkan kerajaan PH. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya, mereka tidak pernah melihat bahawa mereka telah pun melakukan banyak kesilapan tetapi menyalahkan pihak lain. Kita lihat apabila Najib melantik peguam negara, yang mana hari ini adalah peguam dia.
yang kita lihat hari ini seolah-olah cuba delay ini, delay itu, itulah peguam negara kita dahulu. Peguam negara kita itu pula mewakili Najib hari ini dalam kes-kes yang berprofil tinggi. Dan akhirnya hari ini kita lihat, walaupun mewakili Najib, tangguh sana tangguh sini, tetap juga Najib masuk ke dalam penjara. Itulah yang kita cuba hari ini. Kita nak seorang pemimpin yang memimpin negara ini agar boleh menduga corak-corak ini. Mungkin lepas ini peguam negara bukan lagi di bawah Perdana Menteri. Kita biar di bawah parlimen, di bawah undang-undang yang ada, agar kita boleh reformkan negara kita ini. Jadi apa yang kita lihat hari ini, jika kita masih lagi percaya dengan janji-janji Barisan Nasional, maka kita terus saja lagi berada dalam keadaan yang sama. Lihat saja kes Najib ini. Jika kita boleh meletakkan Najib ini, seorang Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, masuk ke dalam penjara, maka kita boleh meletakkan pimpinan-pimpinan yang lain, jika didapati bersalah, masuk ke dalam penjara juga. Ini adalah satu yang paling baik untuk negara kita ini, untuk mereformkan bahawa tiada kekebalan kepada sesiapa pun, walaupun elit-elit politik, jika mereka melakukan penyelewengan, maka kita letak di situ, dalam penjara. Tetapi apa yang UMNO dan Barisan Nasional cuba lakukan sekarang, walaupun kita lihat kenyataan-kenyataan mereka seolah-olah manis sahaja, tapi hakikatnya penuh dengan dendam, penuh dengan duri, yang mana dia akan kembali menindas rakyat pelahan demi pelahan. Kalau tak percaya, undilah sekali lagi. Maka berpuluh-puluh tahun kita akan menerima padah yang sama. Dan akhirnya utang negara kita ini berlambak. Jadi itu yang saya lihat, apa yang saya boleh baca daripada kenyataan-kenyataan pimpinan-pimpinan tak kira pemudanya, daripada pemimpin lama mereka cuma berkisar kerana apa yang mereka nak bawa, menyelamatkan presiden mereka, nak menyelamatkan Najib daripada dipenjara, mempersoalkan pengampunan Najib ini seolah-olah sama dengan Anwar Ibrahim. Padahal Najib baru semalam masuk dalam penjara. Sudah mula hari ini masuk penjara, sudah pun minta pengampunan diraja. Apakah ini satu perkara yang logik? Tidak ada pernah lagi pimpinan-pimpinan dalam negara kita Malaysia ini masuk penjara hari ini terus menghantar pengampunan diraja. Hanya Najib yang buat perkara ini. Jadi adilkah kepada rakyat di negara ini? Yang mana kita lihat banyak lagi ketidakadilan yang sebelum-sebelum ini berlaku. Jika kita nak hapuskan perkara ini, jika kita ingin perubahan, maka kita perlu mencari seorang tokoh seperti pemimpin yang mana kita ada hari ini, Anwar Ibrahim, yang mana saya lihat Anwar Ibrahim itu adalah tokoh Melayu. Kenapa orang Melayu sendiri nak menolak dia? Apa yang salahnya? Apa salahnya kamu nak angkat Anwar Ibrahim ini? Pada saya, kalau saya orang Melayu, saya lebih bangga kerana dia boleh memajukan negara ini, membangunkan bangsa dia, membangunkan semua bangsa yang ada di dalam negara ini. Jadi keuntungannya adalah kepada orang Melayu itu sendiri. Dan kita lihat, waktu Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri, banyak kenikmatan yang orang Melayu nikmati. Apa yang ruginya kepada Melayu? Tidak ada. Tapi rugi kepada pimpinan UMNO. Rugi kepada macai-macai walaon yang mencari makan dalam politik yang mana mencuri wang rakyat. Tetapi untuk rakyat kebiasaan adalah satu keuntungan besar jika Anwar Ibrahim itu diangkat sebagai pemimpin. Jadi itu pandangan saya lihat yang nak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah rakyat Malaysia keseluruhan dan sebahagian daripada orang Melayu. Tetapi orang-orang Melayu UMNO, orang-orang Melayu PAS menolak dia. Adakah Anwar Ibrahim ini bukan orang Melayu dan bukan orang Islam? Dan apakah dia ini, kalau orang lain melakukan salah ataupun melakukan kesilapan, ada pintu tobat. Tetapi Anwar Ibrahim tak ada pintu tobat untuk dia. Dan kita boleh lihat satu pembohongan mereka, propaganda mereka. So, saya tidak nak panjang-panjang. Jadi, lebih baik kita angkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Biar kita lihat apa dia hala tuju kita 5 tahun ini. Kalau memang tak bagus, kita tolak. Mudah kan? Demokrasi. Itu saja. Jadi kalau kita nak lagi menyokong penyamun yang ada, dah jelas orang ada kes mahkamah buat apa. So itulah, sekian, terima kasih.